Halo, pada kali ini saya akan menerangkan salah satu budaya kerja dan menyuarakan tiga kepentingannya. Kenapa saya memilih itu? Sebelum itu, saya akan memberikan definisi budaya kerja. Budaya kerja penting di mana-mana organisasi, karena ini untuk memastikan pelaksanaan apa job program serta matlamat yang dicapai dengan baik serta beretika. Objektif budaya kerja ini adalah untuk memberikan halah tuju dan bimbingan dalam pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerja sama dalam usaha besar, membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral, dan beretika. Selain daripada itu, objektif budaya kerja yang dapat kita masukkan adalah budaya kerja dapat meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kerjasama dalam pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. Salah satu budaya kerja yang saya pilih adalah beretika dan berintegriti. Sebelum saya akan ulaskan lebih lanjut mengapa saya pilih etika dan berintegriti adalah disebabkan saya akan menerangkan maksud etika dengan lebih ringkas. Etika ialah himpunan norma serta piawai moral yang menjadi dasar integriti seseorang. Ia berperanan sebagai kod tingkah laku yang menjadi garis panduan bagi menentukan bagaimana sesuatu konflik yang dihadapi individu dapat diselesaikan atau ditangani. Untuk mengoptimumkan faedah atau manfaat bagi individu dan orang ramai dalam kehidupan bersama. Seseorang yang berada dalam organisasi hendaklah berkewajiban memahami tanggung jawab terhadap peranan dan perilaku terhadap organisasi. Bagi maksud integriti pula adalah pengukur utama amanah, kompetensi, profesionalisme, dan keyakinan kepada individu dan organisasi. Menurut Kamus Dewan, integriti bermaksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan, dan keutuhan. Ia juga berkait rapat dengan keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, dan amanah. Integriti secara umumnya boleh didefinisikan sebagai pribadi mulia yang meliputi nilai-nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, berlapang dada, tulus, bertanggung jawab, dan tidak melibatkan diri dengan kes rasuah. Oleh itu, seseorang yang dikatakan berintegriti mestilah akhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni yang wujud pada individu dan organisasi. Secara amnya, integriti berkait rapat dengan etika. Ia berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Oleh sebab itu, saya memilih budaya kerja seharusnya beretika dan berintegriti merupakan satu ayat yang sama. Saya akan menerangkan mengapa saya pilih budaya kerja beretika dan berintegriti. Antara satu kepentingan bagi etika dan berintegriti adalah satu adalah dapat mewujudkan pentadbiran dan perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin. Kepentingan ini dapat mengatasi masalah dan kelemahan dalam pelbagai aspek pemerintahan seperti pengurusan keuangan, pengendalian kes-kes tata tertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa, dan penyelewengan, dan pada masa yang sama dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri. Oleh itu, kita perlu tahu bahwa
etika dan berintegriti dalam budaya kerja harus diterapkan, karena untuk menjayakan satu organisasi, kita memerlukan pekerja yang mempunyai akhlak yang bagus dan berdisiplin. Budaya kerja, etika, dan berintegriti ini dapat mengelakkan pelbagai masalah yang boleh menyebabkan satu organisasi itu kecundang atau mengalami bankrupt ataupun gulung tikar dalam bahasa Melayu yang sepatutnya. Seperti yang kita tahu, kes-kes yang dapat merosakkan sesuatu organisasi seperti rasuah, masalah keuangan, ataupun tata tertib sesuatu organisasi, ia dapat memberi nama buruk kepada organisasi tersebut. Selain daripada itu, kepentingan yang lain kita bolehkan untuk budaya kerja, etika, dan berintegriti adalah kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan berteraskan prinsip teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral. Seseorang individu atau organisasi yang diberikan tanggung jawab akan menghasilkan pencapaian hasil kerja yang berkualiti. Bagi seseorang individu, seseorang kaki tangan yang menunjukkan keselarasan di antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, bertindak menurut prinsip moral etika dan undang-undang, mengutamakan kepentingan umum melebihi kehendaknya diri sendiri, dan melakukan kerja dengan berkualiti dan bermutu. Bagi sesuatu organisasi pula, terjadi dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kad etika, piagam, pelenggan, proses kerja, dan pematuhan terhadap amalan terbaik. Organisasi adalah harus mempunyai budaya kerja, etika, dan berintegriti untuk menjayakan sebuah organisasi yang cemerlang, beretika, berdisiplin, dan menjadi salah satu organisasi yang berjaya untuk menempuh segala rintangan. Kepentingan yang ketiga yang boleh saya kaitkan dalam budaya kerja, beretika, dan berintegriti adalah mampu mendorong seseorang pekerja supaya dapat menyempurnakan tugas dengan teratur dan mengikut perincian kerja dalam masa yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pekerja akan lebih berdisiplin dan faham konsep di tempat kerja, bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan secara sambalelewat. Mereka akan lebih rajin dan akan menyebabkan tugasan yang diberi dengan lebih teratur dan menepati masa yang ditetapkan oleh majikan dengan tarikh menghantar tugasan. Dengan mempunyai sikap beretika dan berintegriti ini, pekerja akan lebih fokus dan lebih faham dengan tugasan yang diberikan dan akan dapat menjayakan sesuatu organisasi itu dengan lebih teratur. Kesimpulannya, budaya kerja, beretika, dan berintegriti ini adalah penting dalam sesuatu organisasi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa budaya ini dapat membentuk sekumpulan pekerja yang berintegriti dan faham dengan tanggung jawab mereka dalam membuat sesuatu tugasan. Sekiranya mereka tidak mempunyai budaya pekerja seperti ini, sesebuah organisasi itu akan lumpuh dan tidak mampu bertahan dalam dunia yang moden ini. Oleh itu, kita perlu tahu bahwa budaya kerja, beretika, dan berintegriti ini sangat penting dalam sebuah organisasi, bukan sahaja untuk kepentingan syarikat, malah untuk pekerja. Oleh demikian, itulah budaya kerja, beretika, dan berintegriti, dan 3 kepentingan
budaya kerja itu. Itu saja dari saya. Terima kasih.